Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hormat yang dikasihi Al-Fadhilul Imam, Fadhilul Imam, bila-bila dan seterusnya muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. InsyaAllah pada malam yang mulia ini dalam suasana sejuk hujan, kita sama-sama dengar hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Mukhtasar Sahih Muslim. Hadis nombor 393. Hadis nombor 393. Orang yang melaksanakan solat malam dan yang tidak melaksanakan kerana tertidur atau kerana sakit. Bagaimana? Biasa dia buat solat, tiba-tiba mari sakit. Hadis ini panjang. An Qatadah an Zurarah an Sa'd ibn Hisham ibn Amir arada an yaghzuwa fi sabilillah faqadima al-Madinah ila akhir hadis. Hadis ini panjang. Kita tengok terjemahan dia untuk surat. Dari Qatadah daripada Zurarah radhiyallahu taala anhu bahawa Sa'd bin Hisham bin Amir ingin berangkat berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia pergi ke Madinah hendak menjual tanahnya yang ada di sana guna untuk membeli senjata dan kuda, lalu pergi berjihad ke Romawi, ke Rom, sampai mati sekalipun. Tak kala sampai di Madinah, dia bertemu dengan orang-orang di sana dan mereka mencegahnya untuk berbuat seperti itu. Dua anak nak jual di auto, di senjata, di kuda, nak perang hingga mati. Tapi dilarang oleh orang di Madinah. Orang-orang di Madinah memberitahu Sa'd bin Hisham bahawa pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Masa ni mazang sahabat adalah rumah lagi. Jadi Sa'd ni merupakan tabi'in, generasi yang selepas. Lalu orang-orang Madinah beritahu bahawa pada masa Nabi SAW masih hidup, ada 6 orang yang ingin berbuat seperti itu, tetapi baginda SAW melarang mereka. Lalu baginda bersabda, tidakkah aku ini sebagai teladan bagimu, kata Nabi. Setelah orang-orang Madinah itu menuturkan hal itu kepada Sa'd bin Hisham, dia kemudian merojok istrinya yang telah diceraikannya, dan dia bersaksi untuk merojok semula istrinya. Si isteri pun pisau habis, harta-harta jual habis. Di perang sampai mati di Rom zaman Abu Ubaidah al-Jarrah. Tetapi orang-orang Madinah menghalangnya. Dia tak payah dijual, tak payah dibeli. Di mana jihad fi sabilillah ini kerangka awal Islamnya adalah fardu ain. Peperangan Tabuk tu fardu ain lagi. Sebab itu ada orang yang tercecir daripada peperangan Tabuk, peperangan nak menentang Rom di zaman Nabi,
Nabi balik, dia tak ada alasan. Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya dipulau oleh Nabi SAW dalam beberapa masa. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Jadi pada masa itu fardu ain, apabila dikerah oleh Nabi SAW untuk berperang, jadi fardu ain. Tetapi selepas daripada itu, dunia Islam sudah luas, peperangan keluar tempat yang jauh, maka dia menjadi fardu kifayah. Fardu kifayah. Jika sekiranya dia ada masyaqqah, ada apa, kalau dia tak pergi, tak apa. Banyak hadis-hadisnya nanti kita akan tengok dalam bab jihad. Orang pergi ni Nabi tanya pula, mau ada mak tak? Ada ayah tak yang uzur? Kawan ni kata ada lah, menjaga mak dulu. Jaga ayah kan. Ada anak-anak tak? Dia tanya begitu begitu. Mana tak menjadi fardu ain lah. Jadi hukum jihad ni nanti kita akan tengok bila sampai pada babnya. Ada kala menjadi fardu ain, ada kala menjadi fardu kifayah. Macam kita ni lah, perang berlaku semua di Palestin, dua harta-harta dan Nabi duduk sana hingga mati. Kali ikutnya Nabi melarang lah dalam hadis ni pun. Tapi kalau nak pergi boleh. Kalau tak pergi pun tak apa, tak sampai mereka jadi berdosa. Tapi orang di sekitar tu yang terpaksa berdepan dengan musuh yang sudah mara berada dalam negara dia kena lawan lah. Beza fardu ain dengan fardu kifayah ni banyak lah. Antaranya kalau fardu ain terdesak, tak payah minta izin dah, dia main apa ke dan sebagainya. Tapi kalau fardu kifayah, kalau dia berhutang, dia kena minta izin dengan orang yang dia berhutang. Kalau tak izin, tak payah hutang, tak boleh pergi, nanti mati. Jihad perang boleh mati ya. Jadi pembahasan yang panjang ini kita akan tengok bila sampai pada bab jihad ini, insya-Allah. Kita masih di bab sembahyang. Kita tengok seterusnya, dia lalu menemui Ibnu Abbas. Sa'ad bin Hisham ni menemui Ibnu Abbas untuk menanyakan tentang solat witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Abbas mengatakan, jadi hadis ini panjang, ada banyak hal. Antaranya selepas habis itu, dia sebut pula dia pergi berjumpa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Lalu dia bertanya kepada Ibnu Abbas berkenaan dengan solat witir. Sudikah engkau aku tunjukkan orang yang lebih tahu tentang solat witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibnu Abbas tak jawab. Dia kata, sudi tak kalau aku tunjuk kepada kamu orang yang lebih tahu tentang solat witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan aku? Ibnu Abbas ni alim dah. Tapi ni sifat tawaduk para sahabat. Sebab witir ni semaya malam, dia kena tengok tapi taklah semua. Jadi hak lebih tahunya adalah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suruh jumpa Aisyah. Aisyah pun orang pernah tanya dia, soal ulama tabi'in, tentang pakai khuf dalam musafir. Aisyah kata, mau pergi tanya Sayyidina Ali ya. Dia biasa musafir dengan Nabi. Aku jarang-jarang dia. Ada juga tanya tak pergi. Tahu pada dia tahu kan. Dia suruh pergi tanya orang yang lebih mengetahui yang ada pada waktu itu. Jadi Ibnu Abbas kata, sudikah engkau aku tunjukkan orang yang lebih tahu tentang solat witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saat menjawab, ya. Siapakah dia? Ibnu Abbas menjawab, Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah lah isteri Nabi. Isteri Nabi ni ramai. Paling alim ni ialah Aisyah radhiyallahu taala anha. Bertanya dia, datang kepadanya dan bertanyalah, lalu temuilah aku lagi dan beritahu kepadaku jawapan Aisyah untukmu. Kamu tanya dia, mai royak aku pula. Aku nak tahu juga pendapat Aisyah royak.
Aku Sa'ad bin Hisham segera pergi ke Aisyah radhiyallahu taala anha dengan terlebih dahulu menemui Hakim bin Aflah untuk aku ajak menghantarkanku menemui Aisyah radhiyallahu taala anha. Diajak kemana? Namun Hakim mengatakan padaku, aku tidak akrab dengan Aisyah. Sungguh boleh jadi membuatnya tidak bersedia berbicara kepada dua orang ini. Lalu dia enggan memberikan jawapan. Takut Aisyah tak, aku tak berapa rapat dia. Aku tak nak beri jawapan. Kata Sa'ad bin Hisham, maka aku bersumpah kepada Hakim bin Aflah, lalu dia sudi datang bersamaku kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kawan dia. Kemudian kami pergi bertemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha dan kami minta izin untuk menemuinya. Aisyah mempersilakan kami sehingga kami masuk ke dalam rumahnya. Lalu dia bertanya, apakah kamu ini bernama Hakim? Aisyah tanya, kawan kepada Sa'ad bin Hisham, kamu ni Hakim ke? Rupanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengenali akan Hakim ini. Hakim menjawab, ya. Aisyah bertanya lagi, siapa yang bersamamu ini? Hari ini Aisyah tak kenal. Siapa ni? Jawab Hakim, Sa'ad bin Hisham. Aisyah masih bertanya lagi, siapa Hisham ni? Sa'ad bin Hisham. Ayah dia ni, siapa dia Hisham ni? Hakim menjawab, putera Amir, anak kepada Amir. Maka Aisyah mendoakan, memohon rahmat untuk Amir dan mengucapkan kebaikan kepada Amir. Kata Qatadah, Amir ni gugur dalam peperangan Uhud. Toki orangnya gugur dalam peperangan Uhud. Ramai yang gugur dalam peperangan Uhud, termasuk Toki kepada Sa'ad ini. Aku tanyakan lagi, wahai Ummul Mukminin. Kata Qatadah tu perawi hadis ni. Aku bertanyakan, wahai Ummul Mukminin, gelaran pada Aisyah radhiyallahu taala anha, beritahulah kepadaku tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini tanya beberapa persoalan, antaranya, wahai Ummul Mukminin. Ini adalah gelaran pada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu orang-orang yang beriman. Isteri Nabi ini dipanggil Ummahatul Mukminin, ibu orang-orang yang beriman. Para ulama menyatakan yang dimaksudkan ibu ini dinisbahkan kepada tak boleh kahwin. Dalam Quran ada Tuhan sebut berkenaan dengan perkara ini. Sebab nuzulnya kerana ada sahabat yang dia cakap, dia kata, kalau Nabi mati aku nak minta Aisyah ni nak kahwin. Aisyah kan muda, Nabi tua lah. Lalu Allah menurunkan ayat melarang isteri-isteri Nabi ini tak boleh kahwin dah selepas Nabi wafat. Dipanggil Ummahatil Mukminin, ibu orang-orang yang beriman, dari sudut pengharaman kahwin. Nak kahwin tak boleh macam ibu kita, ibu mertua kita, tak boleh kahwin dah sampai bila-bila. Di dunia baik, di akhirat baik. Begitu juga dengan isteri-isteri Nabi ni, tak boleh kahwin dah. Di dunia ni baik, di akhirat apatah lagi. Semua para ulama sepakat isteri-isteri Nabi ni akan menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Dari sudut yang lain, isteri-isteri Nabi ini adalah ajnabiyah kepada kita. Dari sudut auratnya, dari sudut pusakanya, tak boleh mewarisi lah. Dari sudut aurat pun tak macam mak kita.
Mak kita orang dengan kita orang lelaki kat mana? Orang ibu dengan kita lelaki. Senyap belakang. Orang ibu dengan kita kat mana? Pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut. Pak tahu boleh tengok ada ayat tengok juga lah Tapi bukan aura. Kita boleh isap tu no. Tapi dia jaga juga, takut jadi kita nak lutut juga Walaupun aurat dia pusat dan lutut. Kalau ada keperluan apa gitu gini, boleh tengok. Aisyah menjawab, dia tanya bagaimana akhlak Nabi. Aisyah jawab apa? Tidakkah kamu membaca Al-Quran? Tanya Aisyah. Aku menjawab, ya, baca Quran. Aisyah selanjutnya menyatakan sesungguhnya akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi ni mau nak tahu, baca Quran. Itulah akhlak Nabi. Kalau Allah perintah apa, kalau Allah larang apa, Nabi perintah, Nabi buat. Kalau larang, Nabi tinggal. Dalam Al-Quran daripada awal sampai akhir. Itulah akhlak Nabi, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dalam Quran kata apa lah? Itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan larang dalam Al-Quran berzina, minum orang, bunuh orang, memfitnah orang, dan macam-macam lagi dalam Quran. Itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu, merendah diri, sifat-sifat sabar, pemurah, macam-macam yang ada dalam Al-Quran yang diperintah oleh Allah. Begitulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim memuji Nabi dengan mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat mulia. Jadi akhlak Nabi ini akhlak Al-Quran. Khuluqin 'azim, akhlak yang mulia. Sebab itu di dalam kitab-kitab tafsir, antaranya kitab tafsir Al-Jalalain dan lain-lain, mengatakan bahawa yang dimaksudkan Nabi berada di atas akhlak yang mulia ni aidinin azim, berada di atas agama yang mulia, agama Islam. Sebab akhlak Nabi ni akhlak ikut Islam, ikut Quran. Jadi semua yang diajar oleh Islam yang ada dalam Al-Quran Karim kita kena ikut. Bahkan akhlak yang ditunjuk, yang diajar oleh Nabi SAW yang tak disebut dalam Al-Quran pun ia juga Islam juga. Sebab Tuhan kata, wa ma atakumur rasulu fakhuzu, apa yang dibawa oleh Nabi ambil, apa yang dilarang oleh Nabi tinggal. Jadi dalam hadis-hadis yang kita baca ni dan yang kita akan baca akan datang, kena ambil. Itulah akhlak Nabi. Kalau Nabi ajar ni pun dia beramal dengan akhlak itu. Menghormati jiran, Nabi ajar. Al-jar qabla ad-dar, Nabi ajar. Tengoklah jiran sebelum buat rumah. So pilih jiran-jiran yang baik. Al-jar qabla ad-dar, tengok jiran dulu sebelum buat rumah, sebelum beli rumah. Tengok sekitar tu mana jiran-jiran. Kemudian apabila duduk mesti menghormati jiran pula, jangan menyakiti jiran dan sebagainya. Adik-adik banyak. Saudara Muslim yang lain apabila dia mengucap dua kalimah syahadah, dia saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang yang beriman ini bersaudara, tak boleh menyakiti antara satu sama lain.
Dalam hadis Sahih Bukhari dan lain-lain, dan hadis ini telah kita baca dalam Sahih Muslim kita ni, Nabi kata tak beriman seseorang itu dengan seiman yang sempurna sehingga dia kasih, dia sayang kepada saudaranya sebagaimana dia sayang pada diri sendiri. Itu akhlak Islam. Sayang pada diri dia, begitulah dia sayang kepada saudaranya. Dia tak menzalimi saudaranya, dia tidak memfitnah saudaranya, dia tak pukul saudaranya. Semua ajaran yang ada dalam Quran dan dalam hadis Nabi SAW, itulah ajaran Islam dan itulah akhlak Rasulullah SAW. Jadi kalau nak amal akhlak Nabi, tengok situ, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian orang ini, Sa'ad bin Amir ini tanya lagi. Dia tanya apa? Maka aku ingin berdiri dan tidak bertanya lagi tentang sesuatu kepadanya, kepada seseorang, sampai aku mati. Dia tak bertanya dah. Lalu jelas bagiku apa yang tidak aku mengerti, kemudian aku tanyakan pula, kecuali ada benda yang tak faham, baru aku tanya pula. Kemudian ada benda lagi yang dia tak faham, dia tanya, beritahulah kepadaku tentang solat malam Rasulullah SAW. Tadi mana ni solat malam, bagaimana? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjawab, tidakkah kau baca surah Ya ayyuhal muzammil? Kamu tak baca ke ayat surah ni? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan solat qiyamul lail, yaitu solat malam setelah tidur di awal surah itu. Akhlak Nabi kan Quran, tak baca surah Al-Muzammil. Dalam tu Tuhan sebut di awal surah bahawa Tuhan perintah supaya bangun qiyamul lail di waktu malam. Qumil laila illa qalilan. So bangun di waktu malam. Lalu Nabi dan para sahabatnya bangun malam melakukan solat selama 1 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menahan surah tersebut di langit selama 12 bulan, setahun. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurun keringanan pada akhir surah itu, hingga solat qiyamul lail menjadi sunat yang sebelumnya wajib. Selepas ayat ni turun, beberapa ayat tak turun apa selama setahun. Ayat yang selepas itu melonggarkan qiyamul lail. Peringkat awal Islam, qiyamul lail ini wajib kepada Nabi dan kepada para sahabat. Tetapi hukum ini dinasahkan dan qiyamul lail ini termasuk asmaul witir ini sunat. Di sisi majoriti para ulamanya adalah sunat, mustahabun. Walau bagaimanapun sebahagian besar para ulama masih cenderung Nabi wajib, umat dia sunat. Okay. Dia tak wajib lah berdasar pada apa yang disebut oleh Aisyah. Saya bertanya lagi, wahai ummul mukminin, beritahulah padaku tentang solat witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tanya lagi. Lalu Aisyah menjawab, kami selalu menyiapkan, kami sini isi-isi Nabi selalu menyiapkan siwak dan airnya untuk bersuci bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari, kemudian baginda bersiwak dan berwudu, lalu solat 9 rakaat tanpa duduk. Ditulis itu istirahat, kecuali setelah rakaat yang ke-8. Potong istirahat duduk tasyahud duduk tasyahud. Kalau duduk tasyahud.
Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha cerita tentang sembahyang malam Nabi SAW. Kami isteri Nabi ni sedia bergigi, sedia air untuk Nabi berwudu, dan Nabi gosok gigi. Di dalam hadis-hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim ni, dan kitab-kitab sunnah menceritakan Nabi SAW qiyamul lail gosok gigi. Sebab nak sembahyang malam, menghadap Tuhan, bersih ni, konyol gigi. Bahkan di dalam hadis Nabi kata, laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwak. Kalau tidak membebankan umatku, Bukhari ada ini, dan juga dalam kita hari yang lain Sahih seperti. Kalau tidak membebankan umatku, nescaya aku akan perintah pada kamu bersubi, gosok gigi pada setiap kali sembahyang. Malam pun sembahyang tu, aku perintah dengan makna wajib lah, tapi takut payah kita tu lah, maka Nabi tak perintah, tapi dia sunat Nabi sentiasa buat. Bersugi ni dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari letak juga di dalam bab solatut tahajud, menunjukkan pentingnya bersugi di waktu malam. Dalam bab tahajud pun dia buat tajuk khas berkenaan dengan bersugi ketika bangun bertahajud, setiap kali nak sembahyang. Dalam riwayat Imam Malik di dalam kitab Muwatta dia lebih banyak lagi, iaitu laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwak likulli wudu'in. Setiap kali wudu kena gosok gigi. Lagi banyak setiap kali wudu. Tak kira lah sembahyang sunat ke, sembahyang apa ke, disunatkan bersugi. Bersugi ni tujuan dia nak bersih gigi. Ada juga orang salah faham, dia kira nak sembahyang tak bersugi, faham gitu saja. Kayu sugi tak basuh-basuh, boh dalam poket. Mai sembahyang onyong, faham gam boh dalam ni. Kalau pula tubik pula onyong, gam boh dalam poket. Pun tak memenuhi hasrat bersugi juga, tujuannya untuk bersih. Nabi ni bersih di rumah. Dalam hadis Bukhari, Aisyah basuh dulu, rendang kayu suci, beri ke Nabi. Lepas tu dia ambil, dia konyol gigi dia pula, lepas tu baru dia basuh, dia sipang pula. Begitu. Paling utama, saya pernah sebut dulu bahawa para ulama kata yang paling utama gosok gigi ni kayu sugi, sebab Nabi guna. Yang kedua, kayu zaitun, sebab ada hadis-hadis menyatakan bahawa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul bersiwak menggunakan kayu zaitun. Kalau tak ada kayu zaitun, apa-apa alat yang boleh membersih diri kita, bau gigi kita pun ni masuklah, masuk dia. Okey. Kayu sugi biasanya, bau gigi biasa pun masuk. Kalau tidak ada alat pun, jari jemari kita ni, kasar juga jari jemari kita ni, paling kurang ya dah. Tak ada gigi, bonyok lah gusi-gusi pun. Begitulah yang diajar oleh Nabi SAW dan dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha yang dicerita dalam hadis yang kita baca ni. Bangun malam tergosok gigi, boleh pahala buat itu kerana nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi bab siwak ini yang kita jarang perhati dalam Sahih Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi juga menggonyol lidah. Lepas gonyol gigi, gonyol lidah. Jadi termasuk dalam sunnah juga, sehingga berbunyi kalau itu gonyol lidah tu memang dia macam nak muntah gitu. Itu lagi baik. Begitulah Abdullah bin Mas'ud melihat Nabi SAW ketika dia bersuci dan dia melakukan hal yang demikian.
beli bulu gigi yang ada butir-butir atas tu, bawah tu bulu dia, atas tu dia ada butir-butir. Ada bulu gigi yang macam tu, Colgate ke apa ke ada, beli tu. Butir-butir tu kalau kita banyak lidah tu lebih bersih lah. Kalau tak ada, banyak dengan beru dia tu lidah tak apa, tak sakit pun, cuba buat. Pagi besok, malam ni nak tidur ke cuba buat. Sunnah juga, gosok lidah kita. Sebahagian orang kat bersugi, gigi je lah. Ada lidah pun nak gosok juga. Buat sabit dengan hadis-hadis yang sahih. Nabi SAW kata Aisyah dalam hadis ini, Nabi buat 9 rakaat tanpa duduk. Maksud duduk sini ialah duduk tasyahud, potong kecuali setelah rakaat ke-8. Aisyah kata kecuali di rakaat yang ke-8. Nabi buat 9 di rakaat ke-8 baru duduk, 9 pun dia duduk. Baginda kemudian berzikir, bertahmid, berdoa kepada Allah. Kemudian baginda mengucapkan salam, yang boleh kami dengar setelah salam semayang. Dalam semayang tu Nabi berzikir, bertahmid, berdoa. Kemudian baginda mengucapkan salam yang boleh kami dengar, salam Nabi itu. Setelah salam, baginda solat lagi 2 rakaat sambil duduk. Maka semuanya adalah 11 rakaat. 9 campur 2, 11. Setelah Nabi SAW lanjut usia dan mulai lemah, baginda mengganjilkan 1 rakaat pada rakaat yang ke-7. Yang ke-6, pada yang ke-7 buat 1 dia ganjil. Sehingga 2 rakaat sesudah salam pada rakaat yang ke-7. Selepas yang ke-7, sembahyang witir yang ke-7, Nabi buat 2 rakaat pula. Sesudah salam pada rakaat yang ke-7, Nabi sembahyang pula 2 rakaat. Baginda lakukan seperti apa yang baginda lakukan sebelumnya masa zaman muda, dan semuanya adalah 9 rakaat, termasuk dia sembahyang sambil duduk ni 2 rakaat, 9 rakaat. Wahai anakku, kata Aisyah, apabila Nabi SAW, masa ni Aisyah pun dah tua dah, dan dia ini peringkat cucu sahabat, dia kata wahai anakku, bersaat tadi, apabila Nabi SAW melakukan satu salat, baginda selalu merutinkannya, sentiasa buat, maksudnya istiqamah. Dan apabila baginda tertidur, ini tajuk yang kita nak baca pada malam ini. Apabila baginda tertidur atau lelah, letih, sakit, sehingga tidak solat malam, baginda tempuh solat 12 rakaat di siang hari. Lalu dia tak boleh nak bangun malam, tak sakit, tak larat, tertidur tak sedar, dengan kehendak Allah, dia ganti buat di siang hari 12 rakaat. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku tidak pernah tahu Nabi SAW membaca Al-Quran seluruhnya dalam satu malam. Tak pernah tengok Nabi baca Quran 30 juzuk satu malam, kata Aisyah. Tidak pula solat semalaman suntuk sampai subuh, daripada awal malam sampai subuh, tak pernah tengok. Bukan Nabi buat begitu pada hidup malam dah. Tidak pula puasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Puasa pun begitu juga, taklah buat sepanjang bulan dah kecuali bulan Ramadan, kata Aisyah. Saat berkata lagi, aku lalu pergi kepada Ibnu Abbas dan aku sampaikan kepadanya apa yang dituturkan oleh Aisyah. Ibnu Abbas berkata, Aisyah memang benar. Seandainya aku lebih dekat dengannya atau boleh bertemu kepadanya, pasti aku akan
mendatanginya sehingga perbicaraannya boleh langsung aku dengar sendiri. Lalu saat menambah, kalau aku tahu bahawa kamu tidak boleh bertemu kepada Aisyah, maka tidak akan aku memberitahu perbincangan aku kepadamu, kata orang. Isteri Nabi jarang orang pergi bertemu lah, tak pergi semua. Sebab itu hadis-hadis Aisyah ni kita baca sebelum ini banyak kan mari daripada anak saudara dia, Urwah ibnu Az-Zubair, daripada Abdullah ibnu Az-Zubair. Di dalam hadis yang kita baca pada malam ini menceritakan salah satu bentuk solat malam Nabi SAW. Dan sebelum daripada ini pun kita telah baca beberapa hadis berkenaan dengan sembahyang malam Nabi SAW. Sembahyang malam Nabi ini banyak riwayat daripada isteri Nabi, dan daripada Aisyah pun ada pelbagai versi Aisyah cerita. Artinya Nabi buat ni macam-macam lah. Kesimpulannya Nabi buat ni macam-macam. Ada Nabi SAW buat 4 rakaat witir 3, dia baca sebelum Nabi buat 5, Nabi buat 7 rakaat pun ada. Dalam riwayat yang kita baca pada malam ini, Nabi buat berapa? 9, dengan 2 rakaat dia buat sambil duduk jadi 11. Dalam Sahih Bukhari pun begitu, daripada Aisyah ada banyak riwayat, ada Nabi buat belaka. Artinya ada pilihan, buat banyak-banyak mana ni ada pilihan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu menyatakan bahawa dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i yang masyhurnya sembahyang witirnya 3 rakaat. 3 rakaat ni. Boleh buat 5, boleh buat 7, boleh buat 9, boleh buat 11. Itulah yang masyhur dalam mazhab kita. Walau bagaimanapun ada sebahagian ulama membolehkan sampai 13 sembahyang witir ini, kerana ada riwayat daripada Nabi pun juga buat 13 rakaat witir. Sehingga sebahagian ulama menyatakan bahawa witir ni kalau begitu tak ada had bilangan. Buatlah banyak mana nak buat pun asalkan ganjil. Walau bagaimanapun kata Al-Imam An-Nawawi, jumhur ulama, majoriti para ulama hanyalah meletakkan sampai kat 13 sahaja. Begitulah riwayat yang datang daripada Nabi. Tak ada riwayat Nabi buat lebih daripada 13. Itulah pandangan majoriti para ulama. Di sebahagian ulama ada yang haruskan lebih daripada 13 ada. Itulah pandangan majoriti. Jadi kalau ada orang nak buat juga, biar dia lah. Sembahyang tarawih begitu, tak ada hak bilangan untuk pulang lah. Kalau ikut sembahyang malam Nabi ni je. Jadi para sahabat tampak menunjukkan bahawa dia boleh. Sebab itulah dalam sembahyang witir pun ada sebahagian ulama yang menyatakan tak ada hak juga. Kalau tengok pada Nabi ini buat macam-macam bilangan. Bahkan luar daripada mazhab kita, witir ini boleh buat 1 rakaat. Saya sudah sebut dulu, boleh buat 1 rakaat. Ulama dalam mazhab kita pun ada. Kita mazhab kita ni banyak ambil daripada riwayat Ibnu Abbas. Mazhab Maliki banyak ambil daripada Abdullah ibnu Umar, adik-adik ni. Mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah banyak ambil daripada Abdullah ibnu Mas'ud, sebab dia duduk di Iraq. Abdullah ibnu Mas'ud ni duduk di Iraq. Imam Ahmad bin Hanbal duduk di sebelah utara, banyak ambil daripada Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Sebab itu hadis-hadis yang berbeza di kalangan 4 Abdullah ni juga boleh membawa kepada perbezaan pandangan di kalangan ulama-ulama mazhab. Daripada Ibnu Abbasnya begitu. Tetapi Ibnu Abbas sendiri memperakui ada seorang ulama tadi ini, saya pernah sebut dah,
Apabila Ibn Abbas ajar itu kena buat 3. Paling kurang kalau nak buat 1, kena ada didahului oleh semayang yang lain, semayang terawih tu, semayang sunat tu, semayang syak tu, baru boleh puasa. Tetapi seorang ulama tabi'in mengadu kepada Ibn Abbas, dia kata dia tengok Muawiyah bin Abi Sufyan di Damaskus, Syria. Lepas mayang Isya, dia semayang seorang je witir. Lepas tu dia balik mayang Ba'diyah Isya, dia tak mayang. Lalu Ibn Abbas kata, biar dia sahabat Nabi SAW, dia tahu apa yang dia buat, aku beritahu apa yang aku tahu. Jadi berdasarkan kepada hadis ini, bahawa Muawiyah bin Abi Sufyan buat tapi ini boleh, kita boleh nak buat apa boleh lah. Begitu juga dengan Abdullah ibn Az-Zubair, zaman dia jadi khalifah bersama sahabat Nabi. Selepas mati Muawiyah, di semenanjung tanah Arabnya orang latih dia jadi khalifah. Pamaya Isra yang mayang surah Al-Qur'an. Jadi kalau nak buatnya ada sandaran hukumnya. Selagi ada sandaran hukum, boleh. Benda-benda macam ni menyebabkan khilaf. Macam saya sebut baru ni, kita mazhab Syafi'i, hadis Ibn Abbasnya, dia semayang jadi tu imam, mayang jenazah, dia baca Fatihah, baca takbir. Sudah mayang, dia kata hadhihi sunnah, ini sunnah Nabi. Mazhab kita pegang jadi wajib, hukum Fatihah. Tapi dalam mazhab Maliki, dia ambil hadis daripada Nafi'. Tadi ni Nafi' kata yang bertukar dengan Abdullah ibn Umar, dia kata aku tak pernah dengar Abdullah ibn Umar membaca Fatihah dalam sembahyang jenazah. Jadi dalam mazhab Malik tak ada Fatihah dalam sembahyang jenazah, tak apa. Bahkan dalam mazhab dia makruh kita baca Fatihah. Disebabkan hadis-hadis yang datang berbeza. Begitu juga dalam bab istinja, ini saya sudah sebut dulu. Dalam bab istinja, hadis dalam Bukhari, Muslim dan lain-lain daripada para sahabat Nabi, Abi Hurairah, daripada Anas bin Malik dan lain-lain, bahawa Nabi ada istinja lagi, guna batu ada, guna air ada. Maka mazhab kita dan majoriti para ulama harus guna air, guna kesar, batu, boleh ada, sebab akhirnya ada batu. Tetapi Imam Malik, dia dengar daripada Nafi', guru dia. Nafi' kata dia bertukar dengan Abdullah ibn Umar, dia tukar sedia batu dan sebagainya, benda kesat pada Abdullah bin Umar. Dia kata sepanjang dia bertukar dengan Abdullah bin Umar, tak pernah tengok sekali Abdullah bin Umar guna air dalam beristinja, air besar, air kecil, tak pernah tengok. Imam Malik dibuat dalam waktu dia. Jadi tak pernah tengok Abdullah bin Umar pakai air. Sedangkan Abdullah bin Umar ni terkenal sebagai sahabat yang sangat mengambil berat dengan sunnah Nabi, tak pernah guna air. Lalu dalam mazhab Malik mengatakan bahawa makruh menggunakan air. Abdullah bin Umar tak guna, makruh dia. Tapi kalau guna juga sah. Tapi berdasarkan riwayat itu, dia pegang itu, maka dia kata makruh. Panjang lah tu bahasa. Dia kata kalau basuh ni kena pegang haji dari botol, kena kesat yang pegang haji. Jadi berlaku suatu khilafah ni di antara datangnya hadis-hadis yang berbagai. Kemudian dalam hadis yang kita baca pada malam ini ada satu benda besar di sini. Mungkin beberapa kadang-kadang orang tak highlight benda ni, tak terkenalkan. Iaitu Nabi SAW ada semayang pula. Selepas semayang witir ni, dia buat sambil duduk 2 rakaat. Dia buat sambil duduk ni masa dia segar lagi, dia buat gitu dah. Dalam Bukhari pun sama. Artinya boleh kita buat yang ni. Bahkan dia adalah salah satu di antara sunnah Nabi SAW. Belum masuk subuh ni, belum masuk subuh, bukan semayang sunat subuh ni. Nabi semayang sunat saja, tak tahu semayang sunat apa ni. Jadi kita semayang sunat je. Lepas kita semayang witir 7, kalau sini semayang 7 witir. Dah, semayang 7 witir, berdiri. Lepas semayang witir ni, Pak salam apa, semayang pula 2 rakaat sambil duduk.
Jadi kalau 9 Nabi buat ni jadi 11. Campur dua ni. Kalau Nabi buat 7, dia buat sambil duduk 2, jadi 9 boleh betul. Sembahyang malam ni boleh 3 boleh, 5 boleh, 7 boleh, 9 boleh, 11 boleh, 13 boleh. Sabit datang daripada Nabi SAW. Kemudian satu lagi, ni jarang orang buat ni, saya kata tadi, sembahyang atau sembahyang witir ni, sembahyang 2 rakaat, buat sambil duduk. Ini ada dalam Bukhari, dalam Muslim kita pun ada, masuk hadis yang kita baca. Cuba buat yang cara tak buat sama lagi baik. Yang kedua iaitu berkenaan dengan cara sembahyang witir dalam hadis ini. Kalau kita tengok, Nabi buat 9 rakaat, dia tak duduk. Habis baca Fatihah, baca surah, rakaat, sujud 2 kali, terus Nabi bangun. Nabi tak duduk. Duduk sih maksudnya duduk tahiyat dan istirahat. Dalam hari-hari lain begitu. Kemudian rakaat yang kedua begitu juga. Lepas sujud yang kedua Nabi terus bangun. Lepas tu rakaat ketiga juga Nabi terus bangun. Rakaat yang keempat begitu juga. Rakaat yang kelima begitu juga. Rakaat yang keenam begitu juga. Rakaat yang ketujuh begitu juga. Nabi bangun lepas sujud yang kedua. Tak duduk. Sehingga rakaat yang ke-8 baru Nabi duduk. Maksud Nabi duduk rakaat yang ke-8 ni tahiyat awal. Kemudian rakaat yang ke-9 Nabi duduk tahiyat akhir. Di dalam riwayat yang lebih jelas dalam An-Nasa'i, dalam kitab-kitab sunan, begitulah yang diterangkan berkenaan dengan cara sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam hadis-hadis yang lain Nabi ada buat macam-macam juga. Tentang tasyahud ni ada Nabi buat macam-macam juga dalam hadis-hadis yang telah kita baca sebelum daripada ni. Nabi ada sembahyang 3 rakaat, dia tak duduk di rakaat yang kedua. Rakaat yang ketiga baru dia duduk. Artinya sembahyang witir ini rakaat yang ketiga baru ada tahiyat akhir. Rakaat yang kedua tu dia tak duduk. Walau bagaimanapun ada juga Nabi duduk. Ini kalau orang buat tu boleh juga Walau bagaimanapun ramai yang pilih tak duduk kalau buat 3. Sebab di sana ada juga yang kalau kita buat macam tu macam menyerupai sembahyang maghrib. Walau bagaimanapun sebahagian ulama membolehkan. Artinya dia nak buat macam sembahyang maghrib boleh, ataupun dia duduk rakaat yang ketiga tahiyat akhir je, tahiyat awal tak ada pun boleh. Ataupun kita sudah baca hadis sebelum daripada ini, Nabi buat 5 rakaat. 4 rakaat yang pertama Nabi tak duduk tahiyat. Nabi duduk di rakaat yang ke-5. Tahiyat akhir saja, tahiyat awal tak ada. Begitu juga hadis yang kita baca sebelum ini, Nabi pun nak buat 7, Nabi tak duduk kecuali di rakaat yang ke-7 baru Nabi duduk tahiyat di rakaat yang ke-7. Sebelum tu 6 rakaat tidak ada tahiyat. Boleh juga. Ataupun kita nak mengikut hadis yang kita baca pada malam ini pun boleh. Nabi buat 9 rakaat, Nabi duduk di rakaat yang ke-8 dan di rakaat yang ke-9. Rakaat ke-8 tu tahiyat awal, rakaat yang ke-9 tu tahiyat akhir. Boleh kata. Cara-cara ini sabit dengan hadis-hadis yang sahih yang telah kita baca sebelum daripada ini. Ada dalam Bukhari, Muslim kita dan di dalam kitab-kitab sunan cara ini. Jadi kalau kita baca hadis ni jadi meluah. Kalau kita baca kitab fiqh saja jadi fiqh. Cara penerangan dia itu. Tapi kalau kita tengok hadis, rupanya ada pelbagai hadis dan pelbagai cara yang dilakukan oleh Nabi SAW boleh buat betul. Dan yang utama pada malam ini, kalau yang kita jangan dengar mungkin, iaitu Nabi sembahyang 2 rakaat selepas witir buat sambil duduk. Sebelum ni kita jumpa dah hari ni ada dah. Tapi dalam malam ni kita jumpa pula. Boleh ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu menguraikan hadis-hadis ini tentang Nabi sembahyang sambil duduk ini sabit di dalam hadis-hadis yang sahih. Maka Imam Nawawi kata walaupun kita sudah sembahyang witir, tidak mengapa kita nak sembahyang lagi lepas tu pun boleh.
Nak awak dua boleh, nak awak banyak lagi pun tak apa. Terutamanya dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita nak berjemaah dengan Tok Imam, maka kita buat sembahyang witir dengan Tok Imam. Setengah orang yang tak faham, dia tak sembahyang dengan Tok Imam. Dia tu tak boleh sembahyang, tak faham witir. Kadang aku nak sembahyang tahajud pula kita. Dia balik. Sedangkan di sana ada hadis tentang kelebihan kita menyudahi sembahyang bersama dengan imam. Kita tengok sumber ayat itu. Artinya Imam Nawawi kata boleh. Kalau kita buat di awal berjemaah begini, kadang nak buat banyak-banyak buatlah. Ataupun lepas sembahyang dah, ataupun nak buat mula sembahyang witir dah dengan Tok Imam. Segera hari ni. Aku hari ni sembahyang tarawih pula boleh 10 rakaat lagi. Boleh tak menjadi halangan. Walaupun baru sudah sembahyang witir. Tidak ada dalil yang kukuh yang menghalangnya. Bahkan hadis-hadis yang sahih kata Imam Nawawi, masuk hadis yang kita baca ni, lepas sembahyang witir Nabi ada lagi ni sembahyang sunat sambil duduk. Boleh, tidak menjadi halangan. Sembahyang qadha ke sembahyang kafur itu boleh lagi. Selepas kita sembahyang witir tidak menjadi halangan, kata Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Insyaallah. Kita tengok ada beberapa soalan ni tadi tak sempat jawab, ada kita panjang pada malam ini. InsyaAllah jawab di minggu hadapan insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada semuanya ajak mulai ni? Abang Rokia